الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آخر آيات. صدق الله العظيم. وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita menghitungnya. Dan terlebih besar nikmat yang Allah curahkan kepada kita adalah kita mengetahui bahawasanya kita ini tidak memiliki apa-apa, ataupun sebelum ini belum lagi kita ini disebut ada. Maka Allah menghidupkan kita, bukanlah kita ini ada, tetapi menunjukkan kehidupan, cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala hendak tajalikan atau hendak ceritakan tentang keesaan dirinya, tentang kekuasaan dirinya, tentang keagungan dirinya. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap sesuatu itu berlaku dengan kesucian Allah, iaitu Dia yang memperjalankan. Setiap sesuatu yang Ia jadikan adalah sesuatu yang telah Dia sendiri memperjalankan. Baik siapa pun makhluk yang diciptakan, terdiri daripada yang di langit dan di bumi, semua seisi-isinya Allah lah yang memperjalankan, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang menciptakan. Maka Allah itu tidak ada sia-sia. Dia menciptakan, Dia menentukan sesuatu tempat. Apabila kita ini orang-orang ahli ibadah, maka bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya bagaimana ataupun Allah itu macam mana? Maka jawablah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Maka ini yang harus kita memahami. Sekiranya kita tidak memahami istilah dekat ataupun qarib, maka kita ingat dia ada di sesuatu, mana di depan ataupun di kanan, di kiri, di belakang atau di atas. Maka kita masih lagi dalam keadaan kita belum lagi memahami Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu dekat, bukanlah bermakna istilahnya dia ada di hadapan kita ketika kita melakukan solat, ataupun di tepi, di kanan, di kiri. Tidak. Kerana dia mempunyai satu sifat yang rahsia, iaitu laisa kamitslihi syai'un fil ardh wala fis. Tidak boleh diserupakan. Maka kita tidak dapat tunjukkannya di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Tetapi dia wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
di mana pun kalian, di mana pun kita berada, Allah sentiasa dekat, sentiasa bersama. Istilah dekat itu lebih dipahami adalah di mana kita meleburkan diri kita. Kita buangkan keakuan diri. Sebenarnya kita memang tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Tapi selagi kita tidak dapat memahami istilah, membuang, menafikan la ilaha illallah, maka kita tak akan faham apa istilah dekat itu. Kerana di sebalik kalimah sakti la ilaha illallah benar-benar kita memahami, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefahaman bahawasanya di sebalik rahsia kalimah la ilaha illallah itu, jika ditimbangkan dengan segala amal-amal, maka berat lagi timbangan kalimah la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang faham, kerana siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, maka dia akan dapat nikmat jannah Allah. Maka itu bukan senang, tetapi bukanlah susah sangat, tetapi kita harus faham, benar-benar faham. Kalau kita tidak yakin bahawa kita tidak ada, kita nyebut la ilaha illallah, kita ni tidak ada dan nafikan semua yang melainkan yang ada hanya Allah, tapi kita masih lagi rasa keakuan diri, maka itu kita perlu mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Ini awaludin ma'rifatullah. Maknanya awal agama itu mengenal ma'rifatullah. Bagi orang ahli Allah, bagi mereka ini asas permulaan. Bagi orang ahli awam ini, bagi mereka dah penghujung. Nak mencari ma'rifatullah ni dah penghujung bagi mereka. Tapi bagi ahli Allah ni, ini permulaan. Jadi bagi para rasul, para nabi, mereka sentiasa berada di dalam keadaan iaitu tidak ada mengaku, tidak ada rasa pun pengakuan dirinya. Malahan mereka ini merasa benci ada rasa keakuan diri. Mereka dah mempraktiskan, membawakan dalam kehidupannya, iaitu setiap langkah mereka, setiap perkataan mereka, setiap penglihatan mereka, setiap pendengaran mereka, setiap kehendak-kehendak yang datang pada diri mereka, setiap sesuatu, kuasa yang ia bergerak, diam, nafas naik dan turun, berhenti, semuanya ditauhidkan, iaitu dia merasakan yang ada hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dia dah melakukan amalan-amalan soleh ini, amalan-amalan ahsanu amalan ni dalam kehidupannya, dan mereka ini sentiasa istiqamah terus menjaga, tidak mahu lagi ada rasa keakuan diri. Maka mereka telah mahir ataupun disebut arif. Maka dalam mengesakan Allah, mereka sudah jadi arif, hingga kan mereka berada di dalam keasyikan, dalam keleburan kebakaan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada tempat bagi mereka untuk menerima nikmat yang besar, lebih besar daripada nikmat-nikmat surga, kerana dia telah tenggelam dengan pencipta surga, pencipta segala nikmat. Maka lebih nikmat daripada segala nikmat-nikmat yang ada. Maka mereka sentiasa duduk di situ, tak mahu ada keakuan diri, dan mereka memandang, merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga kedekatan yang sebenar, iaitu muqarrabin, yang dipanggil qarib, iaitu selalu dekat, dan lebih dekat lagi Allah dekatkan hingga Allah leburkan dirinya. Itu dipanggil dekat. Itu dipanggil kesucian. Allah telah mensucikan hingga hilang rasa keakuan dirinya. Jadi mudah-mudahan semua pendengar-pendengar YouTube ataupun yang hadir pada malam ini mendapatkannya,
supaya kita sentiasa benar-benar berada di dalam mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Itulah tempat yang paling selamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri akan memanggil kita. Kalau kita benar-benar hendakkan kepada Allah, maka Allah itu sayang. Allah Subhanahu wa taala sendiri hendakkan kepada kita untuk kembali kepada Dia. Apatah lagi kalau kita sendiri hendakkan kepada Allah, maka tak lain itu daripada Allah juga. Maka menunjukkan kasih sayang Dia dengan dirinya sendiri. Maka Dia leburkan kepada kita untuk kita faham tiada diri kita masih dalam tetap keadaan tiada diri kita. Yang ada adalah keesaan dirinya, mengesakan dirinya. Itu yang paling nikmat, yang paling manis, yang tak mampu nak diucapkan nikmatnya itu. Maka disitulah tempat yang paling tenang. Maka kita jangan lagi berpindah, tetaplah minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat daim, berkekalan, qayyumiyah, yang berdiri dengan sendirinya tetap. Maka kita bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita di sini tidak mampu tetap kaki berpijak kerana terlalu licin di situ. Terlalu susah untuk, melainkan kita mengharap benar-benar sentiasa, ya Allah, leburkan aku, ya Allah, leburkan aku. Sentiasa kita mohon kepada Allah bersungguh-sungguh. Kerana selagi ada keakuan diri kita, walaupun sezahra, sehalus sekalipun, masih lagi kita tidak mencapai kesempurnaan mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Maka kita mengharap ataupun dipanggil rojak, warojakna ilallah. Duduk makam di sini adalah makam warojakna ilallah. Dan Allah mengurniakan kepada kita pengharapan, hanya harapan kita kepada Allah. Kita tidak nampak harapan itu pada selain daripada Allah. Baik ilmu makrifat, baik apa, kita tak bersandar pada situ. Kita bersandarkan kepada pemilik ilmu makrifat tu. Kita bersandarkan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang boleh meleburkan kita. Sentiasa harapan kita setiap waktu, setiap masa, kita nakkan sentiasa diri kita ni tidak ada keakuan diri. Leburkan kami ya Allah, leburkan daku ya Allah dengan tangan kekuasaan-Mu ya Allah. Hanya tangan kekuasaan-Mu yang dapat meleburkan. Kita betul-betul duduk dengan pengharapan sangat. Seperti mana kita kelemasan di tengah kelautan, dipukul ombak oleh kapal kita, satu papan pun tak dapat menyelamatkan kita, tak ada yang terapung. Jadi kita tenggelam, antara hidup dan mati, tenggelam dan juga naik, tenggelam naik. Jadi kita tidak ada lagi harapan apa pun. Harapan kita rojakna ilallah. Jadi duduk makam di situ benar-benar sentiasa yang akan dapat menetapkan diri kita terus berada dalam keleburan, di dalam kebakaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak duduk di situ, kita duduk ke tempat makam ilmu, makam makrifat, kita tak mampu. Kerana makrifat itu sendiri pun belum tentu lagi dapat, melainkan dengan izinan Allah. Harapan kita kepada Allah benar-benar. Kita tak boleh sandar kepada makrifat-makrifat kita dulu. Kita harus bersandar betul-betul pemilik makrifat itu, iaitu Allah itu sendiri, yang mana dialah yang akan meleburkan kita benar-benar seperti mana dileburkan Nabi Musa SAW dengan cahaya nur. Nurnya itu tadi akan membawa kepada lebur dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allah sendiri nak, Rasulullah SAW pun nak, orang-orang wali Allah, aulia Allah semua hendakkan kita sentiasa lebur, sentiasa hilangkan keakuan diri. Mereka semua nakkan gitu. Kerana itulah harapan-harapan yang terbaik yang hanya kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat meleburkan kita benar-benar. Warzuqnil fana anni, warzuqnil fana anni ya Allah, warzuqnil fana anni. Saya sebut sampai situ dulu. Bagi sama kepada Fadil Ustaz Ahmad Al-Zaji Al-Masri dan Syekh lagi. Allah.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita sama-sama duduk merasai kenikmatan, merasai lazat bersembang dengan Allah, bersembang dengan majlis yang menceritakan tentang Allah Subhanahu. Sedar tak sedar, bila kita berjalan di luar sana, setiap hari kita mengikuti rutin harian. 5 waktu kita pergi ke masjid, kita pergi ke universiti, kita pergi ke sekolah, kita pergi ke dalam masyarakat, bercampur, kita menyantuni seluruh umat ini, kita duduk dalam majlis ilmu, majlis-majlis yang diadakan. Cuba para santri sekalian renung-renungkan dan cuba compare and contrast. Maksudnya, kalau kita duduk di dalam majlis, berapa banyakkah majlis itu yang membicarakan tentang Allah, dan cuba kamu gunakan panca indera ke-6 kamu, iaitu rasa. Panca indera ke-6 itu ialah hati. Semua orang ada panca indera yang ke-6, iaitu hati. Dan di dalam hati itu ada rasa. Wa'lamu wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapakah kamu tak kelih, tidak telik kepada hati kamu? Rupa-rupanya di dalam hati kamu itu ada rasa. Dalam hati kamu itu ada taman. Dalam hati kamu itu ada apa? Yang pastinya di dalam Al-Quran kata, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Al-Quran gunakan abbreviation fi. Jadi terjemahan dia ialah dalam. Kalau terjemahan dia ialah di antara, ayat dia ialah dia guna perkataan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu terjemahan dia among you. Maknanya di kalangan kamu ada Rasulullah. Tapi dalam ayat itu dia guna perkataan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Guna perkataan fi, maknanya tak boleh diterjemahkan among you, kena diterjemahkan dalam diri kamu. Dalam diri kamu ada Rasulullah. Di manakah ada Rasulullah itu? Hadisnya yang mentafsirkan ayat ini ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, hendaklah kamu sayang kepada aku dulu, melebihi diri kamu sendiri, melebihi mak bapak kamu sendiri dan keseluruhannya, barulah kamu beriman. Jadi Sayyidina Umar balas balik, wahai Rasulullah, sekarang ini saya pembetui balik. Kamulah yang lebih saya cintai berbanding diri saya dan mak bapak saya. Kemudian jawab Rasulullah, sekarang baru kamu beriman. Maknanya di manakah
Rasulullah maknanya lebih daripada kedudukan ibu dan ayah kita sendiri. Lebih daripada ibu dan ayah kita sendiri. Maknanya para santri sekalian, kena letak Rasulullah itu di hadapan ibu dan ayah sendiri. Kasih kepada Rasul, baru dikatakan sah iman kita. Lalu barulah kita faham apa maksud wa'lamu anna fikum Rasulullah tu. Oh, macam tu rupanya cara nak beriman. Kerana kata Rasulullah, ana madinatul ilm wa ali babuha. Pintu kepada nak pergi kepada Rasulullah itu ialah Sayyidina Ali. Maksud dia apa? Maksud dia pintu nak pergi kepada Allah itu ialah Nabi Muhammad itu sendiri. Salah satu daripada tafsir hadis ini, pintu nak pergi kepada Rasulullah ada pintu dia, iaitu Sayyidina Ali. Pintu nak pergi kepada Allah ialah Rasulullah itu sendiri. Kemudian takkan kita nak duduk kat pintu je. Masuklah. Masuk merasai kelazatan, nikmatnya ma'rifatullah. Teruskan lagi, teruskan lagi, teruskan lagi sehingga kepada ilmu yang paling tinggi. Dan tidak juga dikatakan ilmu, tingginya ilmu sampai tidak dikatakan ilmu, iaitu inilah dia, tidak merasai wujudnya diri. Dia bukan sejenis ilmu, tapi dia adalah sejenis rasa. Dia adalah sejenis rezeki. Ada kumpulan-kumpulan tarikat yang cuba nak dapatkan maqam ini dengan memperbanyakkan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam-macam kaedah, macam-macam cara diberi ikhtiar untuk dapatkan perasaan ini. Melihat macam-macam ikhtiar dia untuk merasai nikmatnya anugerah Allah, iaitu tiada wujud diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Turki macam-macam kaedah ni. Ada yang berzikir dalam bentuk bunga. Kita tengok daripada from the bird eye, cantik cara dia berzikir, cantik. Kalau dekat Aceh lagi lah, macam-macam cara dia berzikir. Semua tu matlamat ni satu, nak minta Allah pandang kita supaya pilih kita, tolong kasihlah anugerah perasaan. Jadi kita bertuah kerana mendengar dicanai dengan talk yang membicarakan hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sudi melimpahkan kepada kita anugerah yang tidak terhingga ini. Tidak ada lagi dah ilmu yang paling tinggi daripada topik ni, la maujud illallah, sehingga ia sukar sekali nak dipahami oleh orang-orang yang sangat bijak, sangat pandai. Terlebih pandai sampai tak boleh nak faham. Terlajak pandai sampai dia kata, bila kita kata la maujud illallah, dia kata kita mengaku Tuhan tak? Apa tepuk dahi, astagfirullahalazim. Bila masa orang yang cakap berkenaan ini mengaku sebagai Tuhan? Benda ni dah selesai di awal-awal lagi perbicaraan, iaitu tentang sifat 20. Dah Allah itu apa ni, cukup dengan jamek manik. Sifat 20 itu jamek manik. Allah SWT ini lafaz jalalah tentang zat yang kita sembah. Tu alif lam lam ha tu. Alif lam lam ha. Ilmu tentang mengetahui tentangnya dinamakan sifat 20. Ataupun setengah para ulama menyatakan sifat 20 ini sebagai ta'rif kepada lafaz jalalah, iaitu alif lam lam ha tu. Ta'rif alif lam lam ha. Ta'rif ni adalah awal-awal sekali kita belajar apa pun mesti belajar ta'rif. Kita akan, kalau kita masuk dalam kuliah agama, kita akan belajar macam mana nak buat ta'rif dalam pelajaran mantik.
Bagaimana cara nak buat ta'rif? Di antara cirinya dia mesti jami' wa mani'. Jami' wa mani'. Mana dia himpunkan semua yang berkaitan, dia buang semua yang tak berkaitan. Baru dapat ta'rif yang betul-betul. Contoh, kita ambil ta'rif kepada Yasin ini. Buat ta'rif kepada Yasin ini. Dia merupakan sebuah buku yang dicetak pada tahun 1966 di wujudnya sekarang di dalam rumah, di dalam zawiyah Tok Ayah, berwarna kuning yang sedang dipegang oleh Abi. Maknanya dia menafikan semua benda yang sama. Ya, ta'rif dia ini. Itu manik tu. Buang semua yang lain, dihimpun dulu. Dihimpun dulu benda dua. Itu jami' manik. Jadi sifat 20 ini adalah ta'rif yang jami' manik yang paling tepat dalam sejarah dunia berkenaan dengan lafaz jalalah alif lam lam ha. Bukan berkenaan dengan Allah lagi. Baru berkenaan alif lam lam ha, lafaz jalalah. Belum cerita pasal zat. Tak mampu nak cerita pasal zat. Kalau dah sentuh zat, pana jatuh terus, mati kerana takutkan Allah. Sempadan Laisa jangan disentuh. Sempadan Laisa jangan Nabi pesan jangan sentuh, jangan dibahas tentang zat. Jadi para ulama bahas takat sifat saja. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana boleh sampai ke situ ni? Dah terlebih panjang lah ni. Cukuplah tu setakat nanti kalau diperilhamkan lagi untuk kita berdiskusi ataupun kita bercakap tentang ini, insya-Allah sama-sama kita jalan, sama-sama kita jalan terus. Pada malam ini terbuka khulasah tentang ilmu kalam, iaitu sifat 20. Hujung dia ialah inilah. Hujung dia ialah la maujud illallah. Hujung kepada ataupun kemuncak kepada ilmu kalam yang bernama sifat 20 ni, la maujud illallah. Faham ke? Ada soalan? Tak ada soalan. Okeylah, takat tu sudah. Ada soalan yang tanya pasal bila dah buka ilmu kalam ni, dia kena, kalau ada persoalan kena tanya. Tapi nak ceritanya hujung ilmu kalam yang rumit tu pun inilah dia. Tetapi kalau manhaj akidah firaq yang lain, hujung dia takfir, hujung dia tabdi', hujung dia tasyrik. Sebab itu ambillah jalan para ulama yang ramai, as-sawadul a'zam tu. Jangan ambil jalan orang-orang yang syaz, orang-orang yang canggung, kata bahasa pelih. Canggung jangan ambil jalan ulama-ulama yang ramai, iaitu sifat 20. Hujung dia inilah dia, la maujud illallah. Di situ dia punya kenikmatan bagi sifat 20 ni. Jadi yang boleh masuk sifat 20 tadi itu, dah ingat balik dah tadi. Sifat 20 itu maknanya menyelesaikan masalah yang tuduhan tadi, tuduhan yang menyatakan bila kita la maujud illallah, orang yang mengajar tu mengaku Tuhan pula. Ini merupakan satu fitnah yang besar, 180 darjah daripada yang ingin disampaikan ataupun kefahaman yang ingin diberikan. Kalau itulah yang dia faham, maknanya dia ni muka surat pertama pun dia tak selesai lagi, iaitu sifat 20. Iaitu sejak tadika lagi kita dah belajar sifat 20. Dan dia diajarkan, boleh kata semua orang tahu sifat 20 ni. Jadi akibat daripada tak belajar sifat 20, mula tuduh orang lain mengaku sebagai Tuhan. Astaghfirullahalazim. Cuba setakat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayahnya, rahmatnya dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka amat beruntung kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Kita tak nak apa-apa pun. Kita tak nak apa-apa pun. Kita hanya nak menafikan keakuan diri kita. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya kita mengesahkan ke arah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dia yang mengesahkan pada dirinya sendiri. Jadi hala tuju kita itulah la ilaha illallah. Tak lain. Jadi saya cerita kat sini, Ustaz Aziz cerita kat sini, Ustaz Ahmad cerita kat sini malam ni, tak ada cerita apa-apa pun. Tak ada cerita projek besar-besar ke apa, tak ada. Tak ada cerita pasal bab duit ke apa, bab apa projek apa, tak ada. Semua menceritakan ke arah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dia tu asyik pada diri dia sendiri. Kita ni tak ada apa pun, tak apa, tak terzahir pun bila-bila masa pun dia tetap asyik pada diri dia sendiri. Kita lalai dengan Allah Ta'ala pun dia tetap asyik pada diri dia. Dia tetap esa pada diri dia sendiri. Itu seperti mana dia esa pada diri dia sendiri. Itu dia. Jadi kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita ni untuk apa? Untuk apa? Mentajalikan diri dia. Untuk mentajalikan diri ke arah keesaan dia. Itu yang sebenarnya. Itu yang kita kena faham, yang benar-benar faham. Jadi perkara nak mengenal diri, mengenal Allah ni sebenarnya untuk mudah masuk, kan? Mudah masuk apa dia? Saya mula-mula dulu saya tak tahu. Sekarang pun saya tak tahu juga. Sebab dah makin tak tahu dah. Sebab itulah Allah Ta'ala bagikan seperti mana Rasulullah SAW bingung, kebingungan dan minta lagi kebingungan. Itulah alhamdulillah Allah Ta'ala letakkan. Jadi kita ni nak betul-betul, kan, siapa yang dengar yang YouTube ni, tak kisah dia siapa pun, guru ke dan sebagainya, dengar sama-sama, dengar, kita bergabung sama-sama. Jadi apa yang ada tu jadilah seperti Imam Al-Ghazali tu, dia mengenepikan ilmu yang dia ada tu tinggi betul ilmu dia, kan. Tak kisahlah, dia mengenepikan, dia ketepikan. Jadi bila dia dapat sesuatu wadah bekas untuk bawa kepada mengesahkan Allah SWT, dia tahu dalam diri sesuatu manusia tu ada sirullah Nur Muhammad. Jadi semua yang dikatakan nak mempelajari, siapa pun nak mempelajari ilmu ni, tak kira dia siapa pun, dia bangsa apa ke, agama apa ke, dia tahu ni sebabnya rahmatan lil alamin. Tadi yang dikatakan rahmatan lil alamin tu semua, termasuk bangsa apa sebut semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua, bukanlah kata dia Yahudi ke, dia Nasrani ke, dia tetap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia dengar, hati dia dijentik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, semoga diperteguhkan iman mereka yang belum dapat lagi ke. Kita rasa risau, kan. Kita rasa risau seperti Nabi Muhammad SAW dia risau orang tak dapat, kan. Ada risau. Sedangkan yang diceritakan jenazah Yahudi sekalipun Rasulullah bangun, bayangkan. Sebab apa dia kata? Dia tak dapat nak mengislamkan Yahudi tadi tu. Dia amat risau. Jadi itulah kita perlu risaulah benda tu. Kita risaukan mak ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita. Jadi Islam tu biarlah yang betul. Islam, kekuatan Islam tu adalah itulah mengenal diri, mengenal Allah. Jangan dah cakap benda ni pelik, baru ke apa ke. Tak ada barunya, kan. Ini asas tauhid. Jadi saya ulang lagi, sekiranya kau datang kepada aku membawa amalan, kau akan dihisap satu-satu. Sekiranya kau datang kepada aku
membawa ilmu, kau dia akan dipertanggungjawabkan. Masih lagi Allah Ta'ala hisap kat situ, dikira-kira kat situ, Allah Ta'ala kira kat situ. Sebab kita berkira-kira kan, amalan kita kira, kita rasa diri kita yang buat. Sama-sama juga dengan ilmu tu kita rasa kita yang ada ilmu. Allah Ta'ala kira kan. Cuma kita ketepikan benda tu. Macam saya cakap tadi kan, ketepikan benda tu. Ilmu ketepikan, amalan tu ketepikan, yang ada hanya Allah. Nafikan keakuan diri kita. Hal tujuh dia, nafikan keakuan diri. La tadi tu, pakai dia la kan. InsyaAllah baru yang dikatakan yang ketiga tadi, sekiranya engkau datang kepada aku tak bawa apa-apa, sekiranya engkau datang kepada aku dengan aku kepada aku, kau akan dirahmati. Betul, itu yang sebenarnya. Ketepikan, betul, bawa wadah mengesahkan Allah Tuhan. Itulah dikatakan Nur Muhammad, kenderaan bagi membawa kita pada mengesahkan Allah Ta'ala. Itu dia. InsyaAllah sama-sama kita berdoa agar cahaya ilahi ini meresap ke seluruh kolbun yang orang yang sentiasa berkasih sayang, Rahman Rahim ya, insyaAllah. Mudah-mudahan sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diucapkan oleh saudara kita, teman kita tadi, semuanya daripada Ustaz Auza'i Al-Masri, semua tu daripada khatir Rabbani, lintasan daripada Allah, daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat kudus suci. Untuk kita tak lain, ajak kita sama-sama nombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan itu. Maknanya, kesimpulannya adalah seperti biasa, bila seseorang tu sudah tenggelam, sudah dileburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dah memang kehidupannya tak ada lagi keakuan diri. Di situlah tempat yang paling nikmat. Ibaratnya kita dah keluar daripada sekalian alam ini. Sekalian alam ni dulu saya ada ceritakan macam mana Allah bagi gambaran sekalian alam ni. Dalam tu ada syurga, ada neraka, ada bumi, ada bulan, ada bintang, semua duduk dalam sekian alam. Jadi kita bila sampai pada tahap hilang keakuan diri, Allah leburkan kita, maka kita tak duduk di dalam sekian alam tu. Kita dah tak duduk dah sekian alam. Bila kita sebut je la ilaha illallah, kita dah keluar daripada sekian alam. Maka waktu itu kita lah, mana bukan kita, mana kita dah nampak dah semua itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu tadi menunjukkan mengesahkan Allah. Sekalian alam ni yang kita nampak, semuanya mengesahkan Allah dah. Sebab kita dah dileburkan Allah, keluar daripada sekian alam tu. Di situlah maknanya makam-makam para rasul, para nabi, para aulia Allah. Maka mereka ini dah tak berkeinginan lagi. Dia mau keinginannya tu tadi adalah lebur, berada sentiasa dengan Allah. Macam Ustaz Auza'i Al-Masri kata tadi, dah maknanya bila dah tak ada keakuan diri, maka mereka barulah tahu selama hari ini mereka itu sebenarnya tak pernah ada pun. Jadi bila dah sampai pun kita tahu. Tapi kalau orang tak sampai, dia nak juga kejap rasa ada keakuan diri, kejap tidak. Jadi tandanya kalau orang tu betul-betul telah dileburkan Allah, betul-betul tak ada keakuan dirinya, maka dia dah hidupnya dah tak merasa ada. Maknanya hidup tu hidup Allah. Kehidupan sekian alam ni dapat, itu kehidupan Allah. Dia nampak semua tangan-tangan kekuasaan Allah sekian alam ni. Maka dia tidak ada rasa kerisauan lagi. Innal awliya Allah la haufun alaihim walahum yahzanun. Mereka dah tak ada lagi kerisauan. Sebab apa? Mereka dah tenggelam dah lebur. Semua Allah yang menguruskan. Selama ni kita ingat kita ni mengurus diri kita sendiri. Kita urus anak, isteri kita. Tapi bila kita dah dapat kemuncak Allah leburkan kita, baru kita tahu selama ni semuanya Allah yang uruskan.
baik iblis, baik malaikat, baik nabi-nabi, baik semua anak kita, isteri kita, semua yang nguruskan Allah. Baru kita di situ makam para rasul, para nabi. Mereka tak mahu ada keakuan diri. Bila ada keakuan diri, mereka seolah-olah rasa ada sesuatu tu dia boleh bertindak. Tapi bila dia dileburkan oleh Allah Ta'ala, dia tak mahu lagi dah. Jadi kita gitu. Kita minta pada Allah. Kalau kita ada rasa keakuan diri, kita bertaubat. Kita menyesal betul-betul. Ya Allah, aku buat salah besar, ya Allah. Tadi berapa detik tadi aku mengangkat cawan, aku rasa aku tekan minyak, aku berjalan tadi, aku rasa kaki aku ni aku yang angkat ataupun tak sedar bahawa aku tak menghadirkan yang bergerakkan kaki aku ni, nafas aku turun naik tu Allah. Aku terlupa, ya Allah, aku menyesal. Menangis. Menyesal betul-betul, serik. Orang kalau dah jadi ahli Allah ni, sikit pun terlepas daripada pandangan tu ataupun makam tu, dia merasa ada keakuan diri, dia rasa dah dia dah berada di dalam azab dah. Dia hukum diri dia gitu. Tak, bukan menghukum, memang betul pun. Kalau kita ada keakuan diri, kita dah biasa, Allah leburkan kita ada keakuan diri, itulah azab sebenarnya. Bagi mereka gitu. Jadi kita sama-samalah amaliakan dia dalam kehidupan kita. Kerana siapa yang betul-betul sampai dia yang dapat merasai betapa pentingnya pengharapannya benar-benar hanya wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mahu lagi ada rasa wujud yang lain lagi. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah dan kurniaan Allah. Minallah, daripada Allah, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'fu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.